Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Baik, alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi video saya ni saya nak merespon terhadap posting yang dibuat oleh Ustaz Nordros, yang baru dibuat oleh Ustaz Nordros, yang mana beliau masih lagi, saya lihat beliau masih lagi gagal faham. Yang pertama, kegagalan faham di dalam posting beliau tu, beliau menyebut bahawa ini adalah isu tentang dialog saya dengan Ustaz Syihabuddin di atas tajuk adakah mandi taubat itu sunnah. Katanya isu ini berdasarkan dialog saya dengan Ustaz Syihabuddin berdasarkan tajuk adakah mandi taubat itu sunnah. Ini pun Ustaz Nordros dah gagal dah. Sebenarnya tajuk tu bukan sunnah tetapi sunat. Kena beza tu. Tajuk dialog saya dengan Ustaz Syihabuddin, kalau tuan-tuan lihat, adalah tajuk tu adalah adakah mandi taubat itu disunatkan. Bukan adakah mandi taubat itu sunnah. Seperti mana yang dikata oleh Ustaz Nordros. Dia kata tajuk tu adakah mandi taubat itu sunnah. Bukan sunnah. Ustaz Nordros pergi tengok balik dekat YouTube, tengok balik tajuk tu. Tajuk tu adalah adakah mandi taubat itu disunatkan. Maksudnya disunatkan. Kena beza tu. Beza antara sunat dengan sunnah. Sebab dua-dua ni berbeza. Di sisi uruf masyarakat Malaysia kita ni, perkataan sunat dengan sunnah ni berbeza, tak sama. Sunnah ni adalah perkara yang disandarkan kepada Nabi. Itu sunnah. Adapun sunat ni adalah hukum. Sunat ni hukum. Hukum yang dikeluarkan oleh ulama berdasarkan adillatus syar'iyyah. Itu sunat. Kena faham tu. Jadi yang ni pun Ustaz Nordros dah gagal faham. Sebab tu saya tak berminat dah. Tak berminat untuk saya bercerita pasal Ustaz Nordros ni. Saya dah tak berminat dah. Sebab apa? Ustaz Nordros ni dia gagal faham. Dia tak faham. Tengoklah macam ilmu nahu dia tu. Kesilapan dari sudut ilmu nahu dia tu, itu pun benda yang asas tu pun boleh silap, boleh salah. Benda tu benda asas tu. Huruf-huruf nasab. Mubtadi dah hafal dah ni. Kalau kata belajar di madrasah, alim 1, alim 2 ni dah kena hafal dah huruf-huruf nasab ni. Macam mana itu pun Ustaz Nordros masih lagi gagal. Allahu Akbar. Tapi tak apalah. Tak apalah. Sebab apa? Sebab beliau masih lagi membuat posting dan ditujukan kepada saya. Jadi macam mana pun saya kena jawab lah. Saya kena jawab berkenaan dengan kegagalan Ustaz Nordros. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Ustaz Nordros, Ustaz Syihab dia minta dalil tapi saya tak bagi dalil. Ini isu dia. Isu dia Ustaz Syihab minta dalil tapi saya tak bagi dalil. Okey, saya sentuh bab isu ni dulu. Sebab apa saya tak bagi dalil? Ustaz Syihab minta dalil tapi saya tak bagi dalil. Sebab apa? Sebab saya bertaklid kepada ulama. Dalil tersebut ulama tak sebut. Ulama tidak menyebut dalil disunatkan mandi taubat. Cumanya ulama mereka mengeluarkan hukum sahaja. Kena faham tu Ustaz Nordros. Kena faham. Kalau Ustaz Nordros, kalau kamu melazimi belajar bertalaki kitab fiqh, benda ni tak jadi isu. Benda ni makruf di dalam keadaan ulama dahulu. Mereka mengeluarkan hukum tanpa menyebut dalil. Itu benda yang biasa, benda yang makruf. Jadi benda ni tak patut kamu jadikan isu. Kenapa ulama tak sebut dalil? Tak patut. Ini benda yang tak ada masalah. Mereka orang alim, mereka mengeluarkan hukum tanpa menyebutkan dalil. Itu benda yang biasa. Tak ada masalah pun. Bahkan tidak diwajibkan pun untuk mereka memberitahu dalil. Tak diwajibkan. Yang diwajibkan kepada mereka adalah memberitahu hukum sahaja. Bila orang awam tanya hukum, andai kata mereka tahu hukum tu, maka kewajipan mereka bagi tahu hukum sajalah. Haram ke, harus ke, makruh ke, sunat ke, wajib ke, bagi tahu hukum sajalah. Itu kewajipan mereka. Tentang nak bagi tahu dalil, itu bukan kewajipan mereka. Tak diwajibkan pun untuk mereka memberitahukan dalil kepada orang awam. Tak diwajibkan pun. Sebab tu ulama, mereka para ulama, mereka menyebutkan hukum tanpa menyebutkan dalil. Kena faham tu.
Sebab tidak dijadikan kewajipan pun untuk mereka memberitahu dalil kepada orang awam. Jadi saya walaupun saya talibul ilmi, penuntut ilmu, tetapi saya masih lagi tidak ada kelayakan untuk berijtihad. Walaupun kita talibul ilmi, belajar ilmu sekalipun, tetapi kita masih lagi belum ada kelayakan untuk berijtihad. Maksudnya untuk kita mengeluarkan hukum secara langsung daripada Al-Quran dan hadis, yang tu kita masih lagi belum layak. Kita bukan mujtahid. Saya mengaku saya ni bukan mujtahid yang layak untuk mengeluarkan hukum secara langsung daripada Al-Quran dan hadis. Saya tak layak. Sebab tu, bila kita tak layak untuk kita berijtihad, maka kewajipan kita adalah bertaklid kepada ulama. Kena faham tu Ustaz Nur Terus. Kena faham. Walaupun Ustaz Nur Terus talibul ilmi sekalipun, tapi selagi mana Ustaz Nur Terus tidak layak, tidak mampu untuk mengeluarkan hukum secara langsung daripada Al-Quran dan hadis, selagi tu Ustaz Nur Terus wajib bertaklid kepada ulama. Kena faham tu. Orang yang tidak wajib bertaklid itu adalah mujtahid. Mereka tak wajib taklid. Bahkan mereka wajib untuk mengeluarkan hukum sendiri. Mereka tak boleh taklid. Mujtahid mereka tak boleh taklid. Mereka kena mengeluarkan hukum daripada pihak mereka sendiri. Sebab apa? Sebab mereka ada kelayakan ijtihad. Adapun kita yang bukan mujtahid ni, yang tak ada kelayakan ijtihad ni, maka kewajipan kita kena taklid kepada ulama. Sebab tu kita kena belajar usul fiqh. Usul fiqh ni lah yang dapat memagari kita daripada tersalah. Jadi betul lah ada 3. Alim ni mujtahid. Mujtahid ni dia tak boleh taklid, bahkan dia kena mengeluarkan hukum dari pihak diri dia sendiri. Sebab apa? Sebab dia ada kelayakan ijtihad. Itu orang alim. Yang kedua talibul ilmi. Yang ketiga orang awam. Talibul ilmi dengan orang awam ni, sekiranya mereka masih tidak mampu untuk berijtihad, maka kewajipan mereka masih kena bertaklid kepada ulama. Kena faham tu. Jangan anggap aku talibul ilmi maka aku tak perlu taklid ulama. Aku boleh keluarkan hukum sendiri daripada Al-Quran dan hadis. Kalau faham macam tu, rosaklah. Kita tengok dulu keadaan kita. Kita ilmu nahu kita pun berterabur. Yang tu pun yang asas tu, yang asas pun kita dah melakukan kesilapan di dalam ilmu nahu. Ilmu sorof, itu pun tak tahu. Entah lagi banyak salah, kita tak tahu. Belum lagi kita cerita bab mantik, bab balaghah, bab tafsir Quran. Itu belum lagi kita cerita. Bab ma'ani. Ilmu nahu yang asas pun kita masih lagi gagal. Kita mampu ke nak mengeluarkan hukum sendiri kita secara langsung daripada Al-Quran dan hadis? Mampu ke? Tanya dirilah sendiri. Ilmu nahu kita pun masih lagi gagal. Adakah kita mampu layak menjadi mujtahid? Saya tanya Ustaz Nur Terus. Ustaz Nur Terus, sekiranya ilmu nahu kita yang asas pun masih lagi gagal, baca bahasa Arab pun masih lagi berterabur baris, adakah kita layak menggelar diri kita sebagai mujtahid? Kita tanya diri kita. Kita lihat diri kita masing-masing. Kalau saya mengaku saya bukan mujtahid. Sebab tu saya bertaklid kepada ulama, walaupun saya talibul ilmi. Kena faham tu. Kemudian yang seterusnya, Ustaz Nur Terus, dia sebut dalam posting dia tuju pada saya lah. Kamu kata kamu orang awam, kenapa kamu minta Ustaz Syihab dalil? Okey. Yang ni pun saya dah jawab dah. Mungkin Ustaz Nur Terus dia tak dengar jawapan saya tu. Saya dah jawab dah. Pada dialog tu saya dah jawab dah. Dah ada jawapan dah. Tengok balik dalam dialog tu, video dialog tu. Sebab apa saya minta Ustaz Syihab dalil pengharaman mandi taubat? Kalau ada, ternyata tak ada. Ternyata tak ada pun dalil pengharaman. Sebab saya kata dalam dialog tu, okey, kalau Ustaz Syihab dia nak melarang saya, ataupun dia nak melarang masyarakat Malaysia untuk mandi taubat, seolah-olah mandi taubat ni hukumnya diharamkan. Kalau Ustaz Syihab dia nak melarang, seolah-olah mandi taubat ni hukum dia haram, berdosa, dia nak larang. Kalau macam tu, saya minta dalil. Ini tertib, ini adalah disiplin ilmu. Kita nak melarang sesuatu amalan,
syarat dia mestilah larangan itu, yakni pengharaman itu adalah pengharaman yang telah ulama sepakat, yakni telah diijma' ulama bahawa perkara itu diharamkan. Maka barulah kita boleh melarang perkara tersebut. Sebab tu saya minta Ustaz Syihab, adakah ijma' ulama yang mengharamkan mandi taubat ni? Ataupun ada tak dalil qat'i dilalah yang melarang mandi taubat ni? Ternyata Ustaz Syihab tak dapat bawakan dalil pengharaman. Ternyata memang tak ada pun. Tak ada ijma' ulama yang mengharamkan mandi taubat. Tak ada dalil qat'i yang mengharamkan mandi taubat, yang melarang mandi taubat. Jadi bila kata tak ada larangan, maka kita tak berhak untuk melarang. Ini disiplin ilmu. Bila tak ada larangan, maka kita tak berhak untuk melarang perkara tersebut. Boleh tengok dalam kitab I'anah. Dalam bab qada, tak silap saya. Itu bab jihad rasanya, bab jihad. Antara itulah sama ada dalam bab jihad ataupun dalam bab qada. Jadi kita nak melarang sesuatu amalan, mestilah perkara tersebut diharamkan di sisi ijma' ulama, ataupun perkara tersebut haram di sisi iktikad orang yang beramal tu. Jadi sebab tu saya minta Ustaz Syihab, okey, Ustaz Syihab nak larang mandi taubat. Jadi Ustaz Syihab, disiplinnya Ustaz Syihab kena mendatangkan ijma' ulama yang telah mengharamkan mandi taubat. Maka tak ada. Ustaz Syihab tak berjaya untuk mendatangkan ijma' ulama yang mengharamkan mandi taubat. Dan juga saya minta, okey, tak ada ijma' ulama, okey, datangkan dalil qat'i yang mengharamkan mandi taubat. Itu pun Ustaz Syihab gagal untuk memberi. Tak adalah, tak ada dalil qat'i yang mengharamkan mandi taubat. Jadi bila tak ada, maka dia tak berhak untuk melarang. Ini disiplin ilmu, kena faham. Lepas tu nak kias, ada orang mungkin orang yang tak belajar, dia tak belajar usul fiqh, dia tak belajar kaedah fiqhiyah, dia nak bercakap, dia nak komen, dia kata kalau macam tu bolehlah solat subuh 3 rakaat sebab tak ada dalil yang mengharamkan. Dia tak faham, orang tu dia tak belajar usul fiqh. Solat subuh ni Nabi dah ajar, dah ada dalil. Solat subuh ni, tata cara dia tu dah datang, dah ada dalil. Ulama dah ajar, benda ni dah ada dalil. Jadi, kita kena ikut, tak boleh mukhalafah, tak boleh berbeza. Sebab tu kita tak boleh melakukan solat subuh 3 rakaat ataupun solat subuh 4 rakaat, tak boleh sebab benda tu dah ada dalil, dah tunjukkan bahawa solat subuh mesti 2 rakaat. Maka kita kena ikut, tak boleh mukhalafah. Ada pun mandi taubat ni, ada tak dalil yang kata haram? Ada tak ijma' ulama yang kata haram? Tak ada kan? Dan di situ ada ulama yang berijtihad, yang mengeluarkan hukum bahawa mandi taubat ini hukumnya disunatkan. Maka kita boleh bertaklid kepada ulama tersebut. Apa masalah? Itu. Baik. Kemudian Ustaz Azmi kata Ustaz Nudros dalam posting dia, Ustaz Azmi tiba-tiba cabar saya muzakarah tajuk adakah orang awam wajib mengetahui dalil sebelum beramal. Okey. Sebab apa saya mencabar Ustaz Nudros untuk muzakarah berkenaan tajuk adakah orang awam wajib mengetahui dalil sebelum beramal? Sebab apa saya cabar Ustaz Nudros untuk berdialog di atas tajuk ni? Okey, sebab Ustaz Nudros dia berkata dalam video dia yang sebelum ni, dia kata lebih kurang mafhumnya semua orang awam, kata Ustaz Nudros, semua orang awam semua ikut saja. Ikut saja Imam Syarqawi. Ikut sahaja tanpa tanpa tanya dalil. Ikut sahaja, jangan tanya dalil. Ustaz Nudros kata semua orang awam ni semua ikut sahaja, jangan tanya dalil. Itu membodohkan masyarakat. Dia kata macam ni. Dia kata macam tu. Orang awam ikut sahaja, jangan tanya dalil, itu dikira membodohkan masyarakat. Allahu Akbar. Dan you pun orang awam, semua ikut saja. Imam Syarqawi tak bawa dalil pun you kena ikut juga. Jangan tanya dalil. Itu membodohkan masyarakat. Wallahi. Merendahkan nilai keilmuan Islam. Orang bukan Islam akan tengok, oh agama bodoh rupanya. Seolah-olah Ustaz Nudros, seolah-olah yang saya faham Ustaz Nudros dia nak orang awam ni dia kena tanya dalil. Tak boleh dia ikut saja. Dia orang awam ni dia kena tanya dalil. Wajib dia kena tanya dalil. Seolah-olah macam tu yang saya faham. Sebab tu saya ajak Ustaz Nudros, okey. Kalau Ustaz Nudros
Ustaz Nodros kata orang awam ni dia kena tahu dalil. Wajib dia kena tahu dalil sebelum beramal. Okey, kalau Ustaz Nodros kata macam ni, Ustaz Nodros berpendapat bahawa orang awam wajib kena tahu dalil sebelum beramal, maka ayuh kita berdialog. Ayuh kita berdialog di atas tajuk ni. Adakah orang awam wajib mengetahui dalil dahulu sebelum beramal? Tapi ternyata Ustaz Nodros dia tak menyahut cabaran saya ni. Sama ada dia takut ataupun dia tak berani ataupun dia tak ada hujah, itu tuan-tuan sendiri boleh nilai. Dan selepas tu Ustaz Nodros bersetuju pula. Dia bersetuju. Dia kata dia bersetuju bahawa orang awam ni memang tak wajib bertanya dalil. Bersetuju pula. Sedangkan sebelum tu dia kata seolah-olah orang awam ni kalau kata ikut ulama, jangan tanya dalil tu dikira membodohkan masyarakat. Tapi sekarang ni Ustaz Nodros kata orang awam tak wajib tahu dalil. Dia jadi macam bercanggah. Apa yang ada dekat kepala Ustaz Nodros ni saya tak tahu. Sebab tu Ustaz Nodros belajar usul fiqh. Belajar usul fiqh bagi fresh, otak ni bagi fresh. Belajar apa itu syarat-syarat taklid, apa itu hukum taklid, apa itu ta'rif taklid, apa itu ta'rif orang awam. Belajar tu. Orang awam, saya lihat dalam ustaz mereka, tak mahu sebut nama lah, baru-baru ni ada dalam video seorang tu, ustaz mereka pun setuju kata orang awam ni tak wajib tanya dalil. Orang awam tak wajib tanya dalil. Cuma kalau nak tanya dalil tu, itu harus saja, hukumnya harus saja. Inilah yang disebutkan oleh ulama di dalam kitab. Apa hukum orang awam taklid pada ulama tanpa diberitahu dalil? Soalan daripada Azri Hashim. Wow. Padu. Kita punya soalan memang gila-gila punya. Sekali lagi, apa hukum orang awam taklid pada ulama tanpa diberitahu dalil? Sebenarnya Allah Azza wa Jalla mewajibkan kita mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu asal. Sebab itu golongan sahabat dia orang ikut Nabi dan kita pun wajib ikut Nabi. Tapi bila masuk zaman-zaman yang terkemudian ni, orang dah tak mampu dah nak ambil hukum daripada dalil secara direct kerana kelemahan bahasa, kerana tak mampu nak belajar, tak mampu nak jadi mujtahid mutlak. Jadi di situlah timbulnya satu perbahasan rukhsah untuk orang awam ni ikut ulama taklid tanpa mengetahui dalil. Jadi itu adalah satu rukhsah bagi orang awam. Jadi orang awam memang tak wajib tahu dalil. Buka balik kitab usul fiqh, belajar balik kitab usul fiqh. Orang awam mereka tak wajib pun untuk tahu dalil. Tapi kalau mereka nak tahu dalil, itu hukumnya harus. Dan mufti bila kata orang awam tanya dalil, adakah mufti tu wajib kena bagi tahu dalil? Hukumnya tak wajib. Sunat sahaja. Kalau mufti tu tahu dalil, maka sunat dia bagi tahu dalil kepada orang awam sekiranya orang awam itu meminta dalil. Hukumnya sunat sahaja, tak wajib. Ini disebutkan dalam kitab. Boleh tengok buka kitab Ghayatul Usul Syarhu Lubbil Usul. Katanya walil ami su'alul mufti an ma'khazihi istirsyadan summa alaihi nadban la wujuban bayanuhu. Bagi orang awam boleh bertanya kepada mufti tentang sumber ambilannya. Kerana istirsyad, kerana nak istirsyad ni kerana dia nak supaya dia dapat patuh bila dia dapat dalil tu, supaya dia dapat patuh lah. Bukan supaya dia tanya dalil tu kerana dia berdegil. Bukan tu. Jadi hukumnya harus bagi orang awam untuk dia tanya dalil kepada mufti. Summa alaihi nadban, kemudian ke atas mufti tu disunatkan, bukan wajib summa alaihi nadban la wujuban. Kemudian ke atas mufti itu disunatkan, tidak wajib untuk dia memberitahu dalil. Itu orang awam tanya dalil kepada mufti, maka mufti disunatkan bagi tahu dalil sekiranya dia tahu dalil tu. Kalau dia tak tahu, tak payah bagi tahulah. Tak wajib. Sebab apa? Sebab ada orang yang tak belajar usul fiqh lah. Dia komen dekat situ, dia kata kalau orang awam tanya dalil, maka wajiblah wajiblah ustaz tu kena bagi tahu dalil. Tak wajib. Hanya disunatkan sahaja. Itu pun kalau ustaz tu dia tahu dalil, maka disunatkan saja dia bagi tahu dalil tu kepada orang awam yang meminta dalil tersebut. Okey, seterusnya kemudian saya kata Ustaz Nodros dia merujuk kepada teguran saya lah berkenaan dengan kesilapan yang dilakukan oleh Ustaz Nodros, yang mana dia melakukan kesilapan nahu, kesilapan di dalam meletakkan baris. Jadi saya tegurlah Ustaz Nodros bahawa baris yang dia sebut itu adalah salah, tak betul.
Dan alhamdulillah Ustaz Nur Derus dia mengaku kesilapan dia. Ustaz Nur Derus dia mengaku dia mengaku kesilapan dia. Boleh tengok nanti saya akan hantar gambar posting dia tu dekat dalam komen. Sebagai bukti lah, bukan saya fitnah ke apa. Ustaz Nur Derus sendiri dia buat pengakuan bahawa dia mengaku bahawa itu kesilapan daripada diri dia. Dan dia kata memang silap pun. Sebab saya Ustaz Nur Derus boleh lihat dalam kitab kaedah lah, kaedah dalam ilmu nahwu ni, boleh buka kitab Mulakhas Qawaid Al-Lughah Al-Arabiyah. Buka dalam tu. Hatta ni adalah huruf-huruf nasab. Jadi fi'il mudhari' selepas dia tu mesti dinasabkan. Tapi Ustaz Nur Derus dia baca marfu'. Sebab tu saya tegur dia bahawa dia telah melakukan kesilapan di dalam hukum nahwu. Dan alhamdulillah Ustaz Nur Derus dia telah mengaku bahawa dia telah melakukan kesilapan tersebut. Dan dia kata bahawa dia baca tu secara mutasahil, yakni secara bermudah-mudah. Secara bermudah-mudah, ambil ringan. Asalkan terjemahan tersebut tepat, maka tak jadi isu. Ini Ustaz Nur Derus bagi tahu lebih kurang dia bagi tahu, katanya saya baca secara mutasahil, yakni ambil ringan, asalkan terjemahan saya tepat, maka tak jadi isu. Dia kata macam tu. Allahu akbar. Allahu akbar. Bila saya dengar, bila saya baca apa yang dia kata tu, Allah. Ustaz Nur Derus, kamu seorang ustaz. Kamu seorang ustaz. Kamu bukan lagi murid yang belajar di sekolah. Kamu telah pun keluar daripada sekolah. Kamu telah menjadi ustaz. Bagaimana kamu boleh bercakap bahawa membaca baris nahwu ni, jika kita baca mutasahil secara bermudah-mudah, letak pilah baris apa pun, baca secara bermudah-mudah, nak letak baris fathah ke, nak letak baris kasrah ke, nak letak baris dhammah ke, maka itu tidak jadi isu. Maksudnya tidak jadi masalah. Letaklah dalam bab nahwu ni, letaklah baris apa pun, nak letak dhammah ke, nak letak kasrah ke, nak letak fathah ke, letak saja, bermudah-mudah. Kita bermudah-mudah saja. Asalkan makna dia betul, sudahlah. Nak letak baris apa, letaklah. Ini tak jadi isu, tak jadi masalah. Ya Allah, ya Tuhanku. Boleh kata macam ni, kita daripada sekolah dulu, kita diajar untuk kita menyebut setiap perkataan dengan baris yang betul, mengikut hukum nahwu. Saya belajar dulu, kat sekolah dulu, kalau salah baris, salah satu baris, kena rotan. Tapak tangan ni, kena rotan. Guru dia rotan, bukan rotan perlahan macam ni, rotan sekuat hati. Salah sekali, rotan sekali. Salah dua kali, rotan lagi. Nak ajar kita, bagi kita mahir ilmu nahwu. Macam mana Ustaz Nur Derus boleh cakap, alah, mutasahil saja. Ambil ringan saja. Nak letak baris fathah ke, nak letak baris kasrah ke, letak. Asalkan makna dia betul. Ini bukan memandaikan talibul ilmi, wahai Ustaz Nur Derus. Sebaliknya, ini membodohkan lagi talibul ilmi. Jujur saya cakap. Bermutasahil, bermudah-mudah di dalam meletakkan baris nahwu, itu adalah membodohkan talibul ilmi, bukan memandaikan talibul ilmi. Saya tak berani untuk saya, kalau kata Ustaz Nur Derus jadi guru nahwu, saya tak berani. Kalau saya ni, anak saya dah besar ke, atau saya tak berani untuk hantar dia menjadi murid Ustaz Nur Derus. Tak berani. Adakah Ustaz Nur Derus nanti, kalau dia ada anak murid untuk belajar ilmu nahwu, adakah Ustaz Nur Derus nak kata dekat anak murid dia, alah, letak sajalah baris, nak letak dhammah ke, nak letak kasrah ke, letak sajalah. Tak payah ambil hal penting sangat, asalkan makna dia betul. Adakah Ustaz Nur Derus nak ajak anak murid dia macam ni? Fikirlah Ustaz Nur Derus, kamu tu ustaz. Seorang ustaz ni, benda yang asas, hatta benda tu asas, patutnya tak berlaku kesilapan. Dan patutnya seorang ustaz, dia lebih lagi menitik beratkan soal hukum nahwu ni. Soal baris nahwu ni, dia kena menitik beratkan. Tak boleh dia bermutasahil, bermudah-mudah di dalam meletakkan baris. Tak boleh macam tu. Tak boleh macam tu. Dan saya yakin tak ada guru nahwu pun yang mengajak anak murid dia untuk bermudah-mudah letak baris nahwu. Saya yakin tak ada. Kerana apa? Itu bukan dikira memandaikan talibul ilmi, sebaliknya membodohkan talibul ilmi.
Allahu Akbar. Jadi saya minta pada Ustaz Nudrus, tak usahlah bercakap soal agama. Berhenti sekejap. Berhenti sekejap. Jangan bercakap soal agama. Berhenti dulu, belajar ilmu nahu dulu. Belajar ilmu nahu dulu. Sebab apa? Sebab bila kita salah meletakkan baris, maka makna dia akan jadi lain, akan berbeza. Bahasa Arab ni dia unik. Bila baris tu salah, maka makna dia tu akan lari. Sama ada makna dia tu tak difahami ataupun memberi makna yang lain. Itu. Ini bahasa Arab. Sebab tu nahu ni penting. Sebab tu kalau kata Ustaz Nudrus tidak mahir ilmu nahu, belajar dulu ilmu nahu. Sebab apa? Sebab kita takut berlaku kesilapan. Kita takut Ustaz Nudrus dia salah menyebut isi kandungan kitab-kitab Arab. Kita takut tu. Bila orang yang tak mahir ilmu nahu, maka berkemungkinan besar dia akan salah menafsirkan, menterjemahkan isi kandungan kitab-kitab Arab. Itu boleh jadi berkemungkinan besar akan berlaku kesilapan bila mana dia tidak mahir ilmu nahu. Sebab tu saya minta pada Ustaz Nudrus, belajar balik ilmu nahu, mahirkan dulu ilmu nahu sebelum kamu nak berbicara soal agama. Lebih-lebih lagi kamu nak buka kitab, nak baca kitab Arab. Allahu Akbar. Nahu ni tak boleh ambil ringan. Tak boleh bermudah-mudah di dalam meletakkan baris nahu, tak boleh. Tak boleh kita kata bermudah-mudah meletakkan baris nahu itu tidak menjadi isu. Tak boleh kata macam tu. Itu adalah satu masalah yang besar. Kita tak boleh bermudah-mudah meletakkan baris nahu, tak boleh. Kalau tak, apa guna kita belajar kitab-kitab dari kitab kecil sampai kitab besar, daripada Matan Jurumiyah, naik Mukhtasar Jiddan, naik kepada Qatrun Nada, naik kepada Kawakib, naik kepada Syarah Ibn Aqil. Buat apa kita belajar kitab-kitab tu semua? Kalau kita kata meletakkan baris nahu sewenang-wenangnya tu tidak menjadi isu, buat apa kita belajar kitab-kitab tu semua? Tak payah belajar lah. Allahu Akbar. Jadi saya tak faham apa pandangan yang ada dekat kepala Ustaz Nudrus tu, saya tak faham. Jadi itu sajalah. Kemudian saya nak respon juga berkenaan dengan video yang baru mereka keluarkan. Mereka persoalkan tentang bahasa Arab saya. Dalam video tu mereka kata ustaz pun salah nahu. Wallahualam. Mereka seolah-olah kata bahawa nahu saya pun ada masalah. Seolah-olah mereka kata nahu saya pun ada masalah. Saya heran, masalah di mana nahu saya? Saya bukalah video tu. Buka video, saya tengok video tu, saya tengok mereka jadikan masalah bila saya tidak menyebut huruf di akhir kalimah. Mereka jadikan itu sebagai masalah. Tuan-tuan, inilah setuju pada orang yang buat video tu. Tidak menyebut baris di akhir kalimah itu bukan satu kesalahan di dalam ilmu nahu. Tidak menyebut baris akhir di akhir kalimah itu bukan menjadi satu kesalahan di dalam ilmu nahu. Itu bukan kesalahan ilmu nahu. Contoh saya sebut mulakhas. Mulakhas. Saya tak sebut mulakhasu. Mulakhasu. Saya tak menyebut huruf dhammah di akhir kalimah, tapi saya wakaf di situ, mulakhas. Itu bukan satu kesalahan dalam ilmu nahu. Kesalahan dalam ilmu nahu adalah sekiranya kita salah sebut baris akhir tu. Baris akhir tu baris dhammah. Contoh mulakhasu, tapi kita salah sebut, kita sebut baris kasrah. Mulakhasi. Yang tu baru jadi satu kesalahan. Adapun kalau kita tak sebut baris akhir tu, kita wakaf, kita berhenti, itu bukan satu kesalahan. Kena faham tu. Saya tak tahulah siapa yang buat video tu, saya tak tahu. Jadi orang yang buat video tu kena belajar balik. Tidak menyebut baris akhir kalimah itu bukan satu kesalahan. Yang menjadi satu kesalahan bila mana dia salah sebut baris akhir tu. Baris akhir tu dhammah tapi dia sebut kasrah. Yang tu yang satu kesalahan. Lepas tu dalam video tu juga dia kata saya tidak membaca secara sambung. Seperti apa contoh dia bagi? Yajuzut taklidu. Katanya kena baca sambung. Yajuzut taklidu. Syekh, dia ada dua pilihan. Sama yang lebih afdal sambunglah yajuzut taklid. Tapi kalau kita tak nak sambung, kita wakaf. Macam saya wakaf. Saya berhenti di tengah-tengah. Yajuzu. Cuma ya kalau kita berhenti di tengah-tengah, maka at-taklid tu kita kena sebut hamzah wasal. Kita tak boleh sebut yajuzu taklid. Kita kena datangkan hamzah wasal. Yajuzu at-taklidu.
Jadi sebab tu dalam video tu saya wakaf, saya berhenti di tengah-tengah, kemudian saya masuk balik ayat tu, saya mendatangkan hamzah wasal, yajuzu at-taqlidu. Jadi ini tak ada masalah. Tak ada masalah. Dia ada dua pilihan, sama ada kita sambung yajuzu taqlidu, ataupun kalau kita nak wakaf tengah-tengah boleh juga yajuzu, kemudian kita nak sebut at-taqlid, kita kena datangkan hamzah wasal, yajuzu at-taqlidu. Apa yang salahnya? Bagi tahu saya, apa yang salahnya? Sebab kita diberi dua pilihan, sama ada nak wasal ataupun nak wakaf. Kalau wasal, maka hamzah wasal tu dibuang, dihazafkan, yajuzu taklid. Kalau kita nak wakaf, maka hamzah wasal tu kita kena sebut yajuzu at-taqlidu. Apa masalah? Apa kesalahan? Tak jadi satu kesalahan pun. Sebab tu saya pelik, siapa yang buat video tu pun saya tak tahu. Entah-entah dia pun tak belajar ilmu nahu. Allahu Akbar. Lepas tu apa lagi yang dia video tu persoalkan? Itulah persoalkan tentang kenapa saya tak sebut baris akhir. Tak sebut baris akhir tu, itu bukan menjadi satu kesalahan di dalam ilmu nahwu, tak jadi satu kesalahan pun. Yang menjadi satu kesalahan apabila kita tersalah sebut baris akhir, itu yang menjadi satu kesalahan. Kena faham tu. Itu. Jadi saya dah respon lah. Saya dah respon berkenaan tentang video tu. Jadi itu sajalah. Itu sajalah respon saya, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ni memberi manfaat pada diri saya dan kepada diri seluruh umat, insya-Allah. Berkenaan dengan kesalahan nahu yang dibuat oleh Ustaz Nodros tu, yang tu Ustaz Nodros pun dia telah mengaku bahawa dia telah melakukan kesilapan di dalam meletakkan baris. Jadi alhamdulillah lah, saya panggil bersyukurlah, Ustaz Nodros dia telah sedar diri dia bahawa dia telah melakukan kesilapan. Dia sendiri telah membuat pengakuan di dalam posting dia. Alhamdulillah dia telah sedar kesilapan dia. Itu alhamdulillah lah. Jadi semoga apa kita dengar ni, semoga dapat manfaat untuk diri kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.